Sisi yang kedua saya sebut tadi, dia bukan sisi yang buruk dah, tetapi bila Nabi sebut fenomena ini bila berlaku, maka itu menunjukkan dekat dengan kiamat. Apa dia? Iaitu antaranya berlumba-lumba meninggikan bangunan. Bangunan makin duk tinggi tuan-tuan. Yatatawaluna fil bunyan. Tuan-tuan, bangunan tinggi ni buruk ke tak buruk? Buruk tak bangunan tinggi? Elok ke tak elok bangunan tinggi? Benda tu fitnah, maknanya tak elok kah? Jangan nak buat kah? Macam arak tadi jangan nak minum, betul lah. Zina ni jangan terlibat, betul lah. Kejahilan berkembang tu memang kita tak mau. Kalau kita nak ilmu, baik, bangunan tinggi ni buruk ke tak buruk? Tak ada apa lah bangunan tinggi, kan? Antum a'lam bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui hal ehwal dunia kamu. Kamu nak buat rumah tingkat ke atas kot, macam sekarang ni rumah, sekarang rumah teres tak dapat nak menampung kan, dia buat naik ke atas 15 tingkat, 25 tingkat, so space tanah tu sikit, bangunan tinggi. Tuan-tuan sedang tak tuan-tuan, lagi banyak bangunan tinggi berlaku, maknanya itulah petanda-petanda kiamat sebenarnya. Walaupun itu bukan benda buruk. Bangunan tinggi itu biasalah, bila mana maju teknologi, lagi majulah bangunan-bangunan itu yang akan dibina. Tetapi bangunan tinggi itu tidak menunjukkan benda itu buruk. Tak. Cuma itu satu fenomena. Bila kita cam tengok, pasal apa lah ni bangunan makin tinggi? Itu tanda kiamat lah tu. Orang tak peruntuh bangunan tu tuan, orang akan penaik lagi tinggi. Bahkan duk lumba-lumba lagi. Negara ni nak buat lagi tinggi, negara ni nak buat lagi tinggi. Cuma hak kita hebat tan tinggi tan mana? Hak KLCC lah. Masih mengekalkan menara berkembar yang paling tinggi. Hak lain semua satu-satu, kan? Satu-satu memang tinggi, ni berkembar tuan-tuan. Itu hebat tu. Adakah buruk tu? Tak buruk apa lah menara KLCC, nak buruk apa? Bangunan KLCC tu macam-macam boleh buat dalam tu, pejabat-pejabat dan sebagainya. Baik, itu satu. Yang keduanya tuan-tuan, disebut dalam hadis Nabi SAW, sumber daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Ahmad, la taqumus sa'ah, kata Nabi, hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib wa tataqarab al-aswaq. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak akan berlaku kiamat sehingga lahirnya fitnah-fitnah. Ini yang pertama, fitnah lah. Fitnah ni maknanya perkara yang, fitnah ni apa? Fitnah ni tuan-tuan, dia ada banyak makna fitnah ni. Bila kita sebut fitnah ni, kadang-kadang orang kita banyak salah faham. Salah faham kat mana? Saya sebut tentang salah faham. Bahasa Melayu kita kalau sebut fitnah, kita apa makna dia? Hang jangan duk fitnah kat orang tu. Hang jangan duk fitnah, dia tak buat tu, hang kata dia, hang tuduh dia, hang fitnah dia. Okey, fitnah tu maksud apa? Bohong lah nak. Fitnah dalam bahasa kita, bila kita sebut fitnah, maknanya kita reka cerita kepada seseorang. Kita kata dia kata tapi dia tak kata, fitnah lah tu. Kita kata dia lah buat sekian-sekian, dia tak buat pun, fitnah lah tu. Baik, itu dalam konteks bahasa kita. Betul juga, itu satu makna fitnah. Sehingga kan berlaku silap faham. Silap faham macam mana? Bila bincang bab fitnah, jangan duk kata ke orang, jangan duk bercakap dusta terhadap orang, sebab itu fitnah. Dikaitkan, Quran pun marah. Quran kata apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Buah ya Quran surah Al-Baqarah. Fitnah itu, al-fitnatu, fitnah lah, asyaddu, lebih besar, lebih berat, lebih hebat, minal qatli, daripada membunuh. Itu dia. Dia pun bagi dalil begitu, kan? Jangan duk fitnah ke orang, benda ni haram. Haramnya lebih teruk daripada membunuh. Quran kata fitnah lebih besar daripada membunuh. Tuan-tuan, memang betul fitnah itu benda haram, tak dapat dinafikan. Tetapi istimbat tak kena. Ayat hak kita baca tu, fitnah, al-fitnatu asyaddu bil qatli, fitnah lebih besar daripada membunuh. Fitnah di situ bukan maksud fitnah yang kita faham tu. Fitnah yang kita faham, bercakap buhtan, mana bercakap benda dusta pada orang, bukan hak tu. Fitnah dalam ayat ni maksud dia adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan senang-senang pergi tarik, tengok lebih kurang makna ya, tarik buhtan ni dah, tak kena.
ayat Quran tu sebut al-fitnatu asyadul qatli, itu fitnah, al-fitnah di situ maksudnya syirik. Sebab tu dalam konteks Al-Quran, fitnah ni ada pelbagai makna, antaranya maknanya syirik kepada Allah Ta'ala, itu juga disebut sebagai fitnah. Dan fitnah tu juga tuan-tuan makna dia ujian, itu fitnah, macam-macam ujian yang berlaku pada hari ni. Dan dalam hadis ni bila sebut fitnah ni lebih kepada maksud ujian-ujian yang berlaku. Ujian-ujian ni kadang-kadang iyalah, kadang-kadang berat, kita tak larat nak hadapi, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Wa yakthural kadhib, dan banyaknya pembohongan. Ini benda negatif. Banyaknya pembohongan sebelum kiamat. Bahkan cakap bohong tu dah jadi satu fenomena biasa. Kan? Patut cakap bohong tuan-tuan, takut ni cakap bohong ni sifat munafik ni. Tapi dah akhir zaman ni bohong ni benda biasa ya. Bohong kot ni, bohong kot ni. Itu tanda kiamat. Dan wa tataqarabal aswaq, dekatnya pasar-pasar. Pasar-pasar makin dekat. Ini benda buruk ke? Tak. Ini bukan benda buruk. Pasar apa masalahnya? Cuma dekatnya pasar ini diterjemahkan dengan pelbagai terjemahan. Yang pertama, dekatnya pasar menunjukkan banyak pasar. Betul tak tuan-tuan, di akhir zaman makin banyak pasar? Betul tak? Saya pergi salah satu majlis bandaraya, kan? Mereka kata ke saya, Ustaz, kami ni selalu duk luluskan pasar-pasar baru. Ada pasar tani, ada pasar malam, macam-macam pasar. Ya, di akhir zaman ni tuan-tuan, pasar makin banyak. Pasar makin banyak. Adakah pasar makin banyak itu menunjukkan fenomena negatif? Tak ada apa, orang menega, tak masalah. Kan orang buat benda haram pun jual beli, tak ada apa. Kan? Dan satu makna lagi bila sebut tataqarabal aswaq, dekatnya pasar-pasar nak menunjukkan tentang bagaimana benda yang jauh dapat didekatkan. Dekatnya pasar no, kita nak beli barang tuan-tuan, kita nak beli barang, dulu kita kena pergi kedai. Sekarang ni kita boleh beli barang melalui online. Dekat tak dekat? Pasar dekat tak? Dekat. Kita boleh beli barang daripada UK. Klik tak, seminggu sampai. Kita boleh beli barang daripada Amerika. Kita beli barang daripada Mesir. Pesan buku Amazon.com, tak, sampai 2 minggu sampai. Wih, dekatnya, kan? Cepatnya. Dan itu juga menunjukkan tentang kemudahan komunikasi dan internet. Itu juga menunjukkan fenomena akhir zaman tuan-tuan. Adakah benda ni buruk? Buruk tak? Kalau buruk tak guna ni kita duk guna ni. Ini tanda akhir zaman ni. Berkembangnya internet, berkembangnya komunikasi. Tuan-tuan, saya duk teringat kalau dulu orang pergi mengaji kalau orang mengaji luar negara, Allah, kira memang pisah sungguh lah. Dengan keluarga pisah sungguh. Saya ingat masa saya mengaji di luar negara dulu, kira hanya duk tulis surat nak ke hadapan ayahanda dan bonda yang dirindui selalu. Masa kita mengaji sekolah-sekolah dulu, buat surat apa? Surat lah, buat surat rasmi pun ada, buat surat pada mak ayah pun ada. Tak terfikir rupanya mai pekat universiti kita guna. Kita duduk jauh ke hadapan ayahanda, bonda sebagainya. Lah ni tuan, agak-agak ada lagi surat macam tu. Ada anak-anak tuan-tuan hadap mengaji lah ni, lu ngaji di New Zealand ada ngaji di Kangaroo Australia agak-agak dia tulis surat tak ke hadapan ayahanda dan bonda? Ada? Ada? Tak ada lah. Betapa dekatnya hubungan komunikasi. Teringat tak? Tak. Video call. Ya, you dah mana? Lah tengah minum kopi ni, main. Siap tengok gambar. Ayah tengah minum kopi, saya duduk tengah tepi Kangaroo, kan? Jadi maknanya betapa dekat, boleh nampak muka dia, boleh nampak tempat dia duduk tang mana. Allah, dekatnya dunia. Dekat sangat dunia. Kita tak pernah bayang tuan-tuan satu ketika dulu, tuan-tuan ingat tak? Terutama orang yang senior-senior mesti ingat zaman-zaman dulu. Kita pernah bayang tak macam peristiwa yang akan berlaku sekarang ni? Pernah tak terbayang kita? Hak senior-senior dulu-dulu masa kita tahun dulu-dulu lah. Saya hidup tahun 80-an, masa sekolah rendah 80-an. Waktu tu kita rasa, dunia ni besar rasa. Naik ke terbang tu lama. Dahsyat lah, boleh naik ke terbang tu.
nak pergi luar negeri pula kira tabik spring lah waktu tu kan. Oh memang dahsyat. Kadang-kadang kalau orang pergi dapat belajar luar negara, contohnya tu dia satu bas pergi hantar di airport pun dah penuh meneru kan. Jadi maknanya memang boleh naik ke terbang tu kira dahsyat dah. Tapi sekarang ni now everyone can fly. Kan? Nak pergi mana tak tiket ke terbang, apa ambil terus pergi. Tuan-tuan tahu tak, itulah fenomena kiamat. Itulah tanda-tanda akhir zaman yang sudah disebut dalam hadis Nabi. Tetapi apakah tanda-tanda ni buruk? Tak, benda kemudahan nak buruk apa? Benda teknologi tak buruk tuan-tuan. Kita lah yang atok dia. Baik ke buruk kita yang atok dia. Benda ni alat. Cara kita guna tu kita boleh guna jadi buruk, kita boleh guna jadi baik. Tapi itu menunjukkan satu fenomena yang berlaku pada akhir zaman dan ia sudah pun berlaku sekarang ni. Kalau zaman-zaman dulu lagi orang kata apa? Besi terbang. Mereka dah fikir ada ke besi boleh terbang berat kan? Sampai satu masa bila ada teknologi kapal terbang, benda tu dah tak heran lagi orang nampak. Lah betul lah besi terbang. Kapal terbang berat-berat tu boleh terbang. Tapi zaman sekarang dunia di hujung jari je. Dunia di hujung jari. Kita boleh bercakap dengan siapa saja member kita duduk Kanada. Lah ni kita boleh cakap. Lah ni telefon dia. Hang buat apa lah ni? Lah ni juga macam duduk sebelah-sebelah. Dunia makin kecil tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka itulah kita kata satu fenomena yang sudah disebut dalam hadis Nabi SAW yang nak menunjukkan tentang apa? Satu fenomena yang berlaku sebelum kiamat. Banyaknya perniagaan kita sebut tadi, apakah itu tanda buruk? Tidak. Tapi itu satu fenomena disebut daripada Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Kata Nabi SAW, baina yaday sa'ah taslimul khassah wa fushu'ut tijarah hatta tusharikal mar'atu zawjaha fit tijarah. Apa makna dia? Kata Nabi, sebelum berlaku kiamat, orang Islam memberi salam kepada orang tertentu saja, orang yang dikenal saja. Ini fenomena tak baik. Ini tak baik. Kita patut Nabi suruh bagi salam semua, tapi Nabi cerita akhir zaman esok memang orang bagi salam pada orang dia kenal je. Orang tak kenal dia buat tak tahu je. Dia jumpa orang kenal, Assalamualaikum. Jumpa orang tak kenal, dia tahu Islam, pakai kopiah semua, buat tahu member bukan member dia. Nah, itu. Ya. Tetapi satu lagi Nabi kata apa? Wa fushuwit tijarah, berkembang pesatnya perniagaan. Ini fenomena. Ini bukan benda buruk tak. Tapi ini satu fenomena yang berlaku. Wa fushuwit tijarah, perniagaan berkembang pesat hatta tusharikal mar'atu zawjaha fit tijarah, sehingga seorang isteri menyertai suaminya dalam perniagaan. Banyak lagi berlaku zaman sekarang. Banyak lah. Banyak. Kita sedang tak sedang tuan-tuan, walaupun benda ni tak ada masalah ya. Bab menega, bab isteri tolong suami, no problem, tak ada masalah. Benda tu bukan salah pun. Tetapi itu menunjukkan fenomena kiamat. Yang sedang tak sedang, benda tu sudah berlaku, yang sudah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya fushuwut tijarah, perniagaan makin banyak. Kita sebut dah tadi, memang makin banyak. Syarikat makin banyak naik, perniagaan makin banyak ada dan orang perempuan turut serta dalam berniaga. Zaman dulu tak tuan-tuan. Yang dulu ni yang berniaga orang lelaki-lelaki. Kita tengok Nabi SAW berniaga. Khadijah dia ada kereta, dia ada barang dagangan, tapi dia tak berniaga, dia pemodal je. Dia duduk di rumahnya. Dia akan upah orang pula, orang ambil barang pergi berniaga. Antaranya Nabi SAW ambil barang, Nabi pergi berniaga. Itu keadaannya, kebiasaannya. Orang lelaki yang buat. Tapi akhir zaman tak dah, sama naik. Orang lelaki orang perempuan bahkan join sekali, lelaki bini pun join sekali. Salah ke tak? Tak salah. Kita tak kata benda ni salah. Benda berniaga nak salah apa? Benda yang dibenarkan hukum syarah. Cumanya itu merupakan tanda-tanda, petanda-petanda akhir zaman. Sudah terang lagi bersuluh, tuan-tuan. Jadi maknanya itulah menjelaskan lagi bahawa kita umat akhir zaman, yang mana pada zaman kita lah akan berlakunya kiamat. Cuma kita tak tahulah bila, sebab tanda-tanda tu
ada yang dah berlaku, ada yang belum berlaku. Yang dah berlaku ni tanda-tanda kecil yang kita cerita tadi memang boleh dikatakan kebanyakan dah berlaku. Hak kita sebut tadi semua dah berlaku dah. Cuma tanda-tanda besar belum lagi berlaku.